Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azman binti Ibni dari UUM PES. Untuk subjek JMJAJ 3063, saya mewakili rakan-rakan saya iaitu Jimmy Anak Jais, nombor matriks 283420 dan Elizabeth Ilan Anak Paul Tinden, nombor matriks 265893. So hari ini kami akan membincangkan mengenai tajuk dasar pendidikan di Itali dan Turki. Next slide. Saya akan memulakan dengan pengenalan iaitu dasar pendidikan di Itali dan Turki, perbandingan dan pelajaran untuk Malaysia. Dasar pendidikan di Itali dan Turki menawarkan perspektif yang berharga untuk memahami perkembangan sosial dan ekonomi kedua negara. Melalui perbandingan sistem pendidikan mereka, kita dapat mengenal pasti kekuatan, cabaran dan peluang untuk meningkatkan pendidikan bagi generasi akan datang. Latar belakang sosioekonomi bagi Itali dan Turki, saya akan mulakan dengan Itali. Itali dengan populasi sekitar 60 juta mempunyai ekonomi yang pelbagai dengan sektor utama seperti pembuatan, pertanian dan perkhidmatan. Negara ini terkenal dengan produk-produk mewah, industri otomotif serta hasil pertanian seperti wine dan minyak zaitun. Tingkat literasi di Itali tinggi dan sistem pendidikan yang kuat memberikan asas yang baik untuk pembelajaran. Namun, negara ini menghadapi cabaran dalam akses pendidikan tinggi, terutamanya di kawasan luar bandar di mana sumber daya dan peluang pendidikan mungkin terhad. Berbeza pula dengan Turki, Turki mempunyai populasi sekitar 85 juta dan ekonomi campuran yang kuat dengan sektor pertanian, tekstil dan pembinaan sebagai penyumbang utama. Turki merupakan pengekspor utama dalam bidang tekstil dan produk pertanian. Sistem pendidikan di Turki sedang berkembang dengan penekanan yang semakin meningkat pada latihan vocational untuk mengurangkan kadar pengangguran di kalangan belia. Walaupun terdapat kemajuan dalam pendidikan, masih terdapat cabaran dalam memastikan kualiti dan accessibility pendidikan yang merata di seluruh negara. Next slide, saya pass dengan Jimmy. Untuk persatuan antarabangsa dan blok wilayah, bagi Itali adalah anggota pengasas Kesatuan Eropah (EU) dan memainkan peranan penting dalam politik serta ekonomi Eropah. Sebagai anggota NATO, Itali turut menyumbang kepada keselamatan dan pertahanan antarabangsa. Selain itu, Itali merupakan salah satu negara dalam G7 yang berperanan mempengaruhi dasar ekonomi global dan membincangkan pelbagai isu antarabangsa termasuk pendidikan dan pembangunan sosial. Bagi Turki pula adalah anggota pengasas NATO yang memainkan peranan strategik berikutan lokasi geografi yang penting menghubungkan Eropah dan Asia. Sebagai anggota G20, Turki mewakili ekonomi sedang membangun dan memberikan suara dalam perbincangan ekonomi global, memperkukuh kedudukannya sebagai pemain penting dalam arena antarabangsa. Walaupun tidak menjadi anggota penuh EU, Turki telah menandatangani perjanjian persekutuan kastam dengan EU yang mempermudahkan perdagangan dua hala. Hubungan ini turut mempengaruhi dasar pendidikan Turki kerana negara ini berusaha menyelaraskan sistem pendidikannya dengan standard Eropah sebagai sebahagian daripada matlamat integrasi global. Bagi struktur dan tahap pendidikan, Itali terdiri daripada beberapa tahap, termasuk pendidikan awal, pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan awal bermula dari usia 3 tahun, diikuti dengan pendidikan rendah yang wajib dari usia 6 hingga 11 tahun. Pelajar kemudian memasuki pendidikan menengah
yang dibagikan kepada dua tahap, yaitu tahap pertama 11 hingga 14 tahun dan tahap menengah yang kedua 14 hingga 19 tahun. Pada tahap ini, pelajar boleh memilih antara program akademik atau vocational. Untuk Turki, sistem pendidikan di Turki juga terdiri daripada peringkat yang merangkumi pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan prasekolah adalah pilihan yang biasanya untuk kanak-kanak berumur 3 hingga 6 tahun. Pendidikan rendah diwajibkan dari usia 6 hingga 14 tahun. Merangkumi 4 tahun pertama pendidikan rendah dan 4 tahun seterusnya pendidikan menengah pertama. Selepas itu, pelajar melanjutkan ke pendidikan menengah kedua selama 3 hingga 4 tahun dengan pilihan antara program akademik atau vocational. Untuk pendekatan dan penekanan Itali dalam beberapa tahun kebelakang ini, kerajaan Itali telah memberikan penekanan kepada pendidikan STEM, yaitu sains, teknologi, kejuruteraan, dan matematik, serta integrasi uh, teknologi dan dalam pelajaran. Terdapat juga usaha untuk meningkatkan pelaburan dalam pendidikan awal dan melibatkan pelajar dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pendidikan. Bagi Turki pula memberikan penekanan yang kuat kepada pendidikan vokasional dan kerjasama serta dengan sektor swasta untuk menyediakan latihan praktikal. Kurikulum diubah sesuai untuk menekankan pendidikan karakter dalam dan nilai-nilai moral. Pelaburan dalam teknologi pendidikan juga meningkat dengan usaha untuk memastikan akses kepada alat pembelajaran digital di sekolah-sekolah. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya Elizabeth. Okey, bagi isu utama yang dihadapi bagi Itali, salah satu isu utama dalam sistem pendidikan di Itali adalah ketidaksamarataan akses kepada pendidikan. Terdapat jurang yang ketara di antara kawasan bandar dan luar bandar, di mana kawasan luar bandar sering kali mempunyai sumber yang terhad. Kekurangan tenaga pengajar dalam subjek-subjek STEM dan kebimbangan mengenai kualiti pendidikan tinggi juga merupakan cabaran yang signifikan. Bagi Turki pula, di Turki kadar pengangguran belia yang tinggi merupakan isu utama walaupun reformasi pendidikan vokasional sedang dilaksanakan. Ketengahan politik yang mempengaruhi kestabilan dan kuantiti sistem pendidikan serta cabaran dalam memastikan semua kanak-kanak mempunyai akses kepada pendidikan yang berkualiti juga merupakan masalah yang perlu diatasi. Untuk pelajaran di Malaysia, STEM, Malaysia dapat belajar tentang penekanan terhadap pendidikan STEM dan integrasi teknologi dalam pengajaran dari Itali. Nombor 2, vocational. Malaysia boleh memanfaatkan model pendidikan vocational yang lebih kukuh dengan kerjasama antara institusi pendidikan dan sektor industri dari Turki. Nombor 3, strategi. Mengadaptasi elemen terbaik dari sistem pendidikan Itali dan Turki dapat membantu Malaysia mencapai matlamat pendidikan yang lebih tinggi dan menyeluruh. Seterusnya, kesimpulan. Dasar pendidikan di Itali dan Turki menunjukkan pelbagai kekuatan
dan cabaran yang unik yang mempengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan politik masing-masing. Dengan memahami kekuatan dan cabaran masing-masing, Malaysia boleh merumuskan strategi yang lebih efektif untuk memastikan pendidikan berkualiti dan relevan bagi semua lapisan masyarakat di Malaysia. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.